Assalamualaikum, hai adik-adik. Today lo nak ajar how to sketch quadratic graph. Siapa-siapa yang belum tengok the preview video, sila tengok dulu. Along akan letak link somewhere there. Okay, jom. Ini adalah self-practice 2.10 daripada Form 4 punya textbook. Sketch the graphs of the following quadratic functions. Adik-adik yang dihormati, soalan ni dia ada 9 bahagian. Okay, dia bahagikan kepada 3, 3, 3. So, ini adalah bahagian pertama di mana dia bagi vertex form dan kita kena lukis ataupun lakarkan ataupun sketching lah ya. Okay, let's talk about vertex form dahulu adik-adik. Sesiapa yang join kelas Along tu, Along hope korang salinkan yang ni Tapi jangan salin kat sini tau, salin somewhere else. Okay. Vertex ni bentuk dia adalah fx equal to a. Okay, kita ada ketua kat depan tu. X plus p kuasa 2 tambah q. Okay, ini adalah vertex form. Along tahu, I am aware dalam buku teks korang dia tak bagi tambah P tambah Q tau. Dia bagi kat sini tolak H tambah K kan. Okay, dia berbeza sikit tapi essentially they are the same thing, sama je. I want to stick with this one boleh? Okay, izinkan ya? Okay, nice. Now, vertex form ni is very convenient because what? Kita boleh dapatkan dua benda. Apa dia? The shape and the minimum maximum ataupun the vertex lah. Hence the name macam ni lah kan. Okay, so kita ada two possibilities. The first one, bila A adalah more than 0 means bila A korang adalah positive. The second one adalah when A is less than 0 which means negative lah kan. Bila ketua korang positif, maksudnya graf korang senyum ke muram. Bila positif, graf kita adalah senyum. Logik lah ya, kalau positif kita senyum lah kan. Kalau kita negatif, kita buat apa? Kita muram. Boleh eh? Okay, so bila positif, logik bawah ni kita ada minimum. Kalau kita muram tadi, maka atas ni kita ada maximum. Okay, cantik. Now, itu adalah cerita bentuk. Please remember, bentuk ni yang menentukan bentuk korang adalah nilai A. Itu je, bukan benda lain. Boleh Itu je yang menentukan korang punya senyum ataupun muram. Next one. How do we find the coordinates, adik-adik? Vertex form is very convenient again because you can straight away know the coordinate. Okay. Adik-adik dihormati, kalau sini positif P, maka sini korang kena letak minus P ataupun negative P lah. Wajib, dia mesti tukar tanda. Untuk nilai X sahaja. Okay, next one. Yang ekor ni whatever is left kat belakang tu, apa-apa yang tertinggal kat belakang sana, in this case kita ada Q, maka kita take it as it is. Sini letak Q, sana pun letak Q. So yang kena ubah tanda adalah this one tadi, nilai X. Please ingat. Itu je korang kena be aware of. Okay, boleh Okay. Kita biar je macam tu, itu sebagai nota. Kita akan buat tiga contoh for vertex kat sini. So let's go. A dulu. Kita kena buat cepat-cepat. Okay, A ni dia bagi the vertex form. Okay, cantik. Please jangan cakap Along, depan ni tak ada nilai apa-apa Long. Ini sebenarnya ada satu adik-adik Dekat depan tu ada positif 1. Bukan dia tak ada apa-apa. Okay, nice. Now, bila nak lukiskan graf, Along selalu tekankan kita cari 4 benda je. S, Y, R, M. Apa dia? Shape. Y-intercept. Along explain ni sekali je. Lepas ni kita buat S, Y, R, M je. Okay, Y-intercept. Kita ada R which are the roots. Okay. Let's talk about roots sekejap. Roots ni dia tak semestinya ada 2 tau. Dia boleh ada 1, dia boleh ada tak ada langsung. Okay, dia boleh ada 2, 1 ataupun tak ada langsung. So that really depends on the question. Korang kena adapt to the question. Okay, next one. Roots ataupun punca in bahasa Melayu. And then last kali you have your minimum maximum. Sini Along letakkan minimum maximum. Ini kita gelar juga sebagai vertex. Adik-adik Along dah sebut dalam preview video tu kan. Kita juga gelar dia sebagai vertex. Okay, nice. Now, shape ni ataupun dalam vertex ni adik-adik, ingat macam Along cakap tadi, kita boleh tahu dua benda, the shape and the minimum maximum. Macam biasa Along nak buat shape dahulu. Okay. Kan Along cakap tadi, A dia adalah positif 1. Bila A is positif, kita senyum ke kita muram? Kita senyum. Very nice. So, sini Along lukiskan. Kita lukis macam tu je lah bolehlah tu. Kita ada satu graf yang senyum. So, shape dah settle. Nice. Next one. Apa yang kita boleh dapat again adalah minimum maximum dahulu. Kalau senyum, maksudnya bawah ni kita ada minimum. Agree? So, Along letakkan minimum and put one coordinate dekat situ. Logic. Kalau sini negatif 1, ingat tak Along cakap apa tadi? Kita mesti buat apa? Kita ambil negatif 1 ke? Tak, kita akan ambil positif 1. Wajib apa dia? Tukar tanda. Boleh Kalau sana negatif, sini letaklah positif. Kalau sana positif, letaklah sini negatif. Itu je. Very easy. Okay, so ini Along padam. Okay, and then nilai kat belakang ni macam mana Long? Nilai belakang tu korang tengok ekor dia. Ekor kat sini adalah negatif 4, betul? We take as it is. Negatif 4. Yang ni tak payah tukar apa-apa.
Boleh? So that is your minimum point. Cantik. So dua benda dah settle. Macam tu je. Okay, next one. Antara y-intercept dan roots, mana satu nak cari dulu ni Long? In my opinion, better cari the roots dahulu. Okay. Roots ni adik-adik, in other words, dia adalah x-intercept tau. I repeat, x-intercept. X-intercept berlaku apabila y is equal to 0. Boleh? Okay, so sini Alun nak buatkan satu line sana. Okay, buat satu line. Alright, when? Alun nak buat when. Apabila y is equal to 0, and then korang akan tengok, Alung, equation ni tak ada y pun kita nak ganti apa ni kan? Y adik-adik yang dihormati, ini. Fx ni pun kita anggap dia sebagai y. Benda sama je. So, kalau y is equal to 0, maksudnya kita ganti kat sini lah. And that's one kan. Jadi, 0 equal to dalam bracket x minus 1 square minus 4. Cantik. Tapi kalau Alun biar macam ni, nanti pindah nanti X kita berada kat belah kanan kan, Alun tak suka sangat. So this one Alun nak padam. Instead of Alun tulis kat sini, Alun nak tulis kat sana, boleh. The same thing, sama je. Okay. So now I want to find my X. Nilai X Alun. Okay. So negative 4 pindah sebelah akan jadi positive 4. So it will be X minus 1 square, right? Equal to positive 4. Cantik. Next one Alun nak pindahkan square ke sana. Please remember, bila pindahkan kuasa yang genap, wajib mesti ada tambah tolak. Okay, of course lah, dia ada punca kuasa kan. Yang tu memang ada. Tapi yang korang kena ingat lebih adalah tambah tolak. Mesti ada. Okay, nice. So punca kuasa berapa yang tadi? Punca kuasa 2 of 4. So ini Along simplifykan terus please. Yang ni kan bila Along simplifykan, I will get 2 lah kan. Okay, boleh. And then from here, ada orang suka pecahkan 2 terus, boleh silakan, no problem, sama je. Tapi kalau lo nak pindahkan negative 1 ke sebelah, common mistake alert please jangan cakap, oh dia jadi tambah. So 2 tambah 1 jadi 3 lah. So tambah tolak 3. Oh ini sesungguhnya sangat wrong. Ini tak boleh. Bila 1 pindah ke sana jadi positif, you should tulis macam tu je. Jangan kacau tambah tolak 2 tu. Jangan kacau sampailah last sekali baru korang bagi kepada 2 situasi. The first one adalah bila dia tambah. The second one adalah bila dia tolak. Cantik. Now, first thing first, X is equal to 1 tambah 2 akan jadi 3. 1 tolak 2 akan jadi negative 1. So, these two yang korang dapat kat bawah ni adalah apa dia? Punca-punca ataupun your roots. Okay, so roots dah ada dah. Jadi, what you need to do is, just lukiskan je satu line. Alung guna kali hitam lah. So, lukiskan satu line kat sini. Ini adalah paksi X. Logik, tolonglah jangan letak sini 3, sini letak negative 1. Tak logik lah. Yang besar sepatutnya kat sini lah kan, belah kanan. So, negative 1 logically should be over there lah kan. Boleh Kan nice. Now, ada satu lagi benda Alung bagi tahu kat dalam apa ni? Video preview Alung cakap. Graph of quadratic ni adalah symmetrical. Bila symmetrical ni maksudnya apa? Tengah-tengahnya kita ada apa? Minimum. So kita tahu dia berlaku dekat tengah-tengah. So how do we know point ni berapa? Actually sini kita dah tahulah 1 kan. Tapi Along nak bagi tahu je how do we calculate. Sini kan negative 1, sini kan 3. Kita tambah bahagi 2. Boleh? So fikir jap. Kalau negative 1 tambah 3 bahagi 2, kita akan dapat apa? Atas tu akan jadi 2, 2 per 2 equal to 1 lah kan. That's why sini korang ada 1. Boleh? Okay, yang tu dah terbukti lah ya. Along padam sana. Yang ni kita padam. Okay, nice. So, sini kita tahu this is 1. Right. Okay, logic lah. Kalau sini 1, sana 3, mestilah tengah-tengah ni ada 2 lah kan. Kalau sini 1, sana negative 1, logic lah kan. Sini ada berapa? Kosong lah. Okay. Jadi kat mana korang punya paksi Y? Paksi Y korang berada kat sini, dekat axis equal to 0. Faham? Okay, cantik. So, this is my paksi Y. Siapa-siapa nak tulis Fx kat sini pun boleh, silakan. Sama je. It's the same thing. Okay, tak payah gaduh. So, this one Along padam. Okay, Along ambil Y je ya. Okay. So, apa yang missing now? What we need to find last kali adalah our Y-intercept. Y-intercept X0. Y-intercept X0. So, bila X is equal to 0, Alung ganti kat sini. When my X is equal to 0, apa jadi? Alright, yang ni Alung gantikan dengan Y lah ya. Alung letakkan sebagai Y je. Is equal to, X Alung jadi kosong kan. So, yang ni Alung nak ganti dengan kosong. So, kosong tolak 1 kuasa 2, tolakkan dengan 4. Please jangan pergi potong benda ni terus dapat negatif 4 adik-adik. Tak boleh Kita kena tengok betul-betul. Kosong tolak negatif 1, tak ke jadi negatif 1 yang tinggal kat situ? Betul?
And then this one bila korang tekan calculator ke, bila korang congak ke, negatif darab negatif, dia akan jadi positif 1. Positif tau. And then minus 4 and then you will get last kali you get y is equal to negative 3. Okay, cantik. So now you know your y-intercept adalah negative 3. Cuba tengok dalam graf korang. Logik tak? Logik itu dia ha. So kat sini Along boleh tuliskan sebagai negative 3. Logik lah ya. Sebab apa? Kat sini tadi minimum point kita tahu ini adalah paras negative 4. Betul? So logik lah kat atas sikit tu adalah negative 3. Boleh? Okay, nice. Cantik. So everything is there. Korang dah dapatkan 4 benda ni. Lukis lah balik. Lukis macam-macam lah. So apa hasil yang Along dapatkan daripada situ adalah tada. Okay, boleh So this one adalah soalan A. Let's go to B. Okay, B mari. Fx is equal to blah blah blah. Okay, cantik. Now please remember again kita akan buat apa? S, Y, R, M. Okay, cantik. Apa dia? Shape, y-intercept, roots dan minimum maximum. Okay, yang ni Along tak payah nak tulis full lagi lah ya. Hopefully korang dah tahu. Okay. So first thing first, Along nak tahu dia punya shape dahulu. Adik-adik dihormati, shape dia kita tengok nilai apa Kita tengok nilai A. A dia adalah positive 2, makanya graf kita senyum ke muram? Senyum, cantik, tak comel sekali lagi. Okay, senyum. Lebih kurang lah Okay, nice. Now, shape dah ada dah. Next one, Along nak carikan our minimum maximum because ni adalah bentuk vertex, betul? So, it's very convenient for us to find the minimum maximum. Bila senyum, logic again, bawah ni adalah apa? Minimum. Okay, cantik. Along nak tanya ni, apa koordinat kat sini Kalau kat sana positive 2, maka dekat sini akan jadi apa? Yes, negative 2. Cantik. So, sini Along padam, dia akan jadi negative 2. Wajib buat apa? Tukar tanda. Nice. Yang ni tak comel lah. Sekali lagi, colour merah. Okay, nice. And then, untuk sini kita ambil apa? Hujung. Yang ekor tu. Whatever it is, kita ambil je macam tu. So, kalau dia negative 2, letaklah sini negative 2. Boleh? Okay, nice. So, dua benda dah settle dan next one kita nak cari dua lagi benda. What is it? The roots and the y-intercept. Again, Along sarankan korang cari the roots dahulu supaya kita tahu kedudukan y-intercept nanti. Boleh So, roots macam mana ni? Roots berlaku apabila tipu. Roots adalah x-intercept. Berlaku apabila y is equal to 0. X-intercept, y 0. Okay, cantik. So when your y is equal to 0, Along tuliskan sini. When my y is equal to 0, again, Along mana y ni Long? Ini Instead of fx, korang boleh letak sebagai y. Boleh tak? So korang akan dapat 0 is equal to, oops, tak comel sekali lagi. 0 is equal to 2 x tambah 2 kuasa 2 tolak 2. Tapi Along tak suka macam ni. Kosong ni Along letakkan sebelah kanan. Kan? Alright, cantik. So, Along nak pindahkan satu persatu. Please hati-hati, jangan tercedok, jangan gelojoh sangat ya. Sini negative 2 pindah sana akan jadi positive 2. Okay, izinkan Along salin sana. Sini akan jadi positive 2. 2 sana Along terlupa tadi. Okay, cantik. Next one, kita nak pindahkan 2 ke sana pula kan. 2 ni kalau pindah ke sana jadi apa? Dia akan jadi bahagi. Yes, ataupun korang nak potong macam ni pun boleh. Dia akan jadi 1 lah ya. Okay, boleh Izinkan Along tahu. Yang ni Along padam terus boleh tak? Along padamkan yang ni. Kan dia jadi 2/2 tadi kan. So, dia akan jadi berapa? 1. Boleh dah? Okay, lepas tu Along nak pindahkan square ke sebelah. Wajib again kita perlukan apa tadi? Mesti ada apa? Mesti ada asal ada bracket tu bang. Okey, Along padam sana. Is equal to mesti ada tambah tolak. Tambah tolak square root of 1. Square root of 1 kalau korang tekan calculator akan tetap dapat 1. Boleh And then last kali you want to find your x, betul? Okay, bila positive 2 pindah sana dia akan jadi negative 2 ataupun tolak 2 lah ya. Tolong jangan tolak 2 daripada 1 terus. Tak boleh, dia tak boleh kacau. Dia akan jadi apa tahu? Negative 2 tambah tolak 1. So from here then kita boleh bagi kepada dua situasi. The first one bila tambah, kita buat tambah dulu lah deh. So x is equal to negative 2 tambah 1 akan jadi negative 1. Nice. Next one. Kita buat tolak pula. So, negative 2 tolak 1 akan jadi negative 3. Very nice. So, these two yang kita dapat kat bawah ni. Sorry bawah sangat ke? Okay, ini 1, ini 2 kan. So, you have your two roots kat sana. Two different roots. Jadi, ini kita dah selesai. Tapi kita nak lukis juga here. Okay, this is my x-axis kononnya. Alright, logik lagi. Tolong jangan letak sini negatif 1, sini negatif 3 adik-adik. Yang lagi kecil belah kiri ni. So, sini sepatutnya negatif 3, sana sepatutnya negatif 1. Boleh? Okey. Logik. Okey, kejap. Antara negatif 3 dan negatif 1. Logik lah Sini adalah berapa adik-adik? Negatif 2. Betul tak? Cuba check kat bawah. Sama tak?
Tada, sama. Okay, nice. So, now you get 3 benda. Last kali you need your y-intercept. Okay, before kita cari y-intercept, Along nak carikan mana mana kedudukan bukan y-intercept, paksi y Along ataupun my y-axis kat mana? Alah, sini kan kita tahu negatif 3, sini negatif 2, sini negatif 1. Logik lah, 0 should be somewhere there, betul? Okay, jadi Alun nak ambil lebih kurang lah, sebab ini Alun nak conteng je kan. Lebih kurang lah, your y-axis should be there. Sebab sini kosong kan, agree? Okay, yang ni, okay, yang ni macam mana Yang ni kurang, tak comel. Alun padam balik boleh tak? Alun padam ini. Okay, saya load sikit lah. Okay, ni terkena kan? Lebih kurang macam tu lah Tak apa, yang ni kita buat buruk-buruk dulu pun tak apa. As long as we know the overall shape dia. Okay, boleh dah. So, your y-intercept by right, okay, looking at your sketching sekarang ni, should be positive lah kan. Jom kita check. Y-intercept berlaku apabila x is equal to 0. Y-intercept x0. So, kalau nak buat kat sini, when my x is equal to 0, what happens to my y? Kalau nak salin balik, y is equal to, rujuk kepada equation atas y is equal to 2, kosong jadi, x jadi kosong kan, ditambah dengan 2 kuasa 2 tolak 2. So, bila korang selesaikan ni, korang akan dapat berapa? 2, ini akan jadi positive 2 kat dalam, yes, ditolakkan dengan 2, betul? 2 darab 2 kuasa 2 akan jadi 8, 8 tolak 2 akan jadi 6, so your y should be positive 6, ataupun your y-intercept, ataupun pintasan y. So, logik lah dekat atasnya adalah berapa? 6. Cantik. So, everything is there. Again, macam Along buat tadi kan, it doesn't have to be perfect at one shot tau. So, bila kita lukis awal-awal tu, just nak tengok je macam mana bentuk keseluruhan dia. Once you know this one, then you can proceed untuk lukiskan comel-comel. Ataupun tak perlu lawa sangat lah, as long as dia nampak okay lah kan. So, Along scroll kat bawah. So, this is what I got. Okay guys, let's go to C. Okay, next, let's go to C. Adik-adik ni hormati, C ni kan dia nampak aneh sikit tahu sebab apa? Dia flipkan sikit ataupun dia kacau sikit kedudukan vertex form korang. Jadi, kalau nak tuliskan balik, actually dia adalah fx equal to, tak comel langsung sekali lagi. Kita ada fx equal to, yang ni kalau nak tuliskan dahulu. Because dia adalah ketua. So, negative x tolak 2. Right, kuasa 2, hujung baru letakkan tambah 9. There you go. Yang ni baru bentuk yang kita biasa tengok ataupun nampak. Right, so jom kita teruskan kehidupan. Kita nak tuliskan ataupun lakarkan our quadratic graph. So, Alun nak tengok 4 benda, our S, Y, R, M. Shape, y-intercept, roots dan minimum, maximum. Okay, let's go. First thing first, Alun nak tengokkan dia punya shape. Shape dia kita tengok dia punya ketua. Ketua kat sini obviously dia adalah negative, so we know the shape should be muram. Kan, bila A is negative, shape should be muram. Okay, ni rasanya Alung kena kat sini sikit. Okay, nice. Alright. Next one, adik-adik ni hormati, kita nak carikan our minimum maximum because ini adalah vertex form, betul? Bila kita muram, logik atas ni kita ada apa? Kita ada maximum point. Very nice. Okay, Alung nak tanya. Apa koordinat dia? Kita tengok dulu. Kalau sini negative 2, sana akan jadi berapa? Tukar tanda jadi berapa? Jadi 2. Boleh dah? Dia akan jadi positive 2. Wajib yang ni mesti tukar tanda. So here should be 2. Yang hujung ni kita ambil berapa? Ambil je 9. Apa-apa tinggal kat belakang tu kita ambil je. So 9 akan jadi 9 lah kat situ kan? Okay, nice. So dua benda dah settle dah. S dengan M dah settle. Next one Alung nak carikan the roots dahulu. Roots ni adik-adik adalah x-intercept ataupun pintasan x berlaku bila y is equal to 0. So, kalau nak buatkan line kat sini macam biasa lah ya. Alright, so first thing first, when y is equal to 0. Again, y kat mana long? Benda ni kita anggap sebagai y lah ya. So, sama je sini kita anggap sebagai y. So, when I change my y tu sebagai kosong, is equal to negative x tolak 2 kuasa 2 tambah 9 kan. Untuk dua question tadi, Along sibuk pindahkan kosong ni ke sebelah sana tau. Tapi in this case, tak perlu. Along biar je kosong kat sini. Sebab apa? Along boleh pindahkan this whole thing, yang color merah ni ke sebelah kiri. Daripada dia negatif tadi, bila pindah ke sebelah, dia akan jadi apa? Dia akan jadi positive. Okay, cantik. Equal to positive 9. Boleh Okay, now I want to find my x. Pindahkan satu per satu. Pindahkan square dulu meh. Bila pindahkan kuasa genap, wajib ada apa? Tambah tolak.
Square pindah sebelah akan jadi square root 9 akan jadi 9 lah kan. Bila square root of 9 tekan kalkulator, korang nak congak ke, korang akan dapat berapa? 3. So, kalau nak ganti sini, 3. Okay, next. Hati-hati. Kalau nak cari X ni, next one kalau nak pindahkan negatif tu. Negatif pindah sebelah akan jadi positif ataupun akan jadi tambah. Boleh tak Alun tanya, boleh tak Alun terus tambah dengan 3? Ataupun 3 tambah dengan 2 tadi, jadi 5 macam ni? Tak boleh, cannot, jangan sesekali. Tak boleh kacau. Dia akan jadi apa? 2 tambah tolak 3. Baru comel. So from here, I can do two situations. The first one is when tambah 2 tambah 3 akan jadi 5. Next one, we have 2 minus 3. We'll get negative 1. Boleh So these two are our roots. Roots dekat mana? Dekat paksi X. Maka Alun nak lukiskan paksi X somewhere there. Okay, ini adalah paksi X. So logic again, sini should be negative 1. Tak mana ni negative 1. Sini sepatutnya lagi besar, which is 5. Right. Okay, yang ni lebih kurang tengah lah ya. Tengah ni kan, check. Betul tak kita akan dapat 2? Tengok. Negatif 1, kalau tambah dengan 5 bahagi 2, jadi tak 2. Negatif 1 tambah 5 jadi 4. 4 per 2 kita dapatlah 2 ya kan? Sama tak? Sama. Sama kan? So this one Alun dah padam. Itu saja je nak check tadi. Alright, so kalau dah sini 2, logik sini akan ada 3 dan 4 lah kan? So sini ada 3 dan 4. Kalau dah situ 2, sini akan jadi kosong. Tipu. 1 dulu bang. 1 dulu baru kosong kan adik-adik. So dekat kosong ni lah korang punya paksi Y ataupun your Y axis. So sini letakkan Y ya. Okay, nice. So let's see. Logically from your graph now, you know that your y-intercept should be positive. And then kedudukan ni suggest it should be somewhere between 0 dan 9. Okay, boleh? So I want to check. Bila nak carikan y-intercept, Alun nak buat apa? X is equal to 0. Y-intercept, x0. So Alun nak buat satu line kat sini. So when my x is equal to 0, what is my y? Jom kita cari. Y is equal to, again, I'm referring to the equation tadi lah ya. So y is equal to negative. X gantikan dengan kosong, tolak 2 kuasa 2 tambah 9. Bila korang simplifykan yang ni, hati-hati please. Negatif still ada kat depan. Ini akan jadi negatif 2 kuasa 2 ditambahkan dengan 9. Again, ini bila Alun tekan kalkulator ataupun bila congak, yang kuning tu kan, Alun akan dapat positive 4 tau. Please remember, negatif-negatif akan jadi positif. Tetapi dekat luar ni ada negatif. So dia akan jadi negative 4. 4 ni daripada yang Alun highlight ke atas tadi, ditambahkan dengan 9. So you will get your y is equal to 5. So inilah korang punya y-intercept. So y-intercept kita dah settle dah. Sini adalah 5. Logik ke 5? Logik. Let's say lah kalau korang tercedok kat sini dapat positive 4 tambah 9 jadi 13 kan. Korang fikir logik je. Logik tak sini tiba-tiba 13? Alun nak tanya ni. Logik tak kalau sini tiba-tiba 13? Mana logik? Sini 13 tiba-tiba ke atas ni 9 balik kan? Mana logik? Cannot lah. So, jawapan tadi lah betul. Faham Zat? Okay, cantik. So now you know the overall, you know the looks of it, the shape of it. Then, kita boleh buat sekali lagi. Tada! So this is what I get. Boleh A, B, C dah settle. Vertex form. Let's go to the next one. Okay guys, next let's go to the second part. Kita ada D, E, F. Adik-adik ni hormati, tadi kan kita buat vertex form semua. For this part, kita ada intercept form ataupun bentuk pintasan. Okay, kenapa benda ni digelar sebagai bentuk pintasan? Alun bagi satu contoh lah ya. Dulu kan, bila kita buat solving, contohlah x square minus 4x minus 5 equal to 0. Kalau korang nak solvekan ni, nak carikan punca, korang buat apa? Tekan calculator, betul? Bila tekan calculator, korang akan dapat x equal to negative 1 and then x is equal to 5 tau. Okay, and then kita akan buat satu benda kat sini kan, kita akan buat our factorization. Kalau sini minus 1 ataupun negative 1, sini akan jadi x plus 1. Kalau sini x equal to 5, maka atas akan jadi x tolak 5. Yang ni semua tahu, hopefully. Alright, so inilah asal-usul bentuk intercept ataupun bentuk pintasan, intercept form. Okay, so if I were to draw this one ataupun sketchkan this one, atas ni dah tak ada kaitan Alun padamkan ya. Kalau lah Alun nak lukiskan daripada yang Alun highlight tu kan, Alun akan tengok dia punya ketua dulu tau. Ketua kat sini dia tersembunyi which is positive 1. Bila positive dia adalah apa? Dia adalah senyum. Daripada bentuk pintasan ni adik-adik, you can straight away know your roots ataupun x-intercept. Kalau dah sini positive 1 kan, sini akan jadi negative 1. Kalau sana negative 5 kan, sini dapatlah 5. Very easy.
Okay, bentuk ni yang paling senang bagi Along. So let's go, jom kita buat D meh. Now again, ini adalah bentuk pintasan. Macam biasa, bila nak carikan graf, sketchkan graf, Along akan buat 4 benda. Apa dia? S, Y, R, M. Okay, cantik. Shape, y-intercept, roots, minimum, maximum. First thing first, the shape. Shape ni yang menentu dia adalah nilai A. So tengok nilai A kejap. So nilai A tu positif ke negatif? Negatif kan? Bila negatif dia adalah muram. Cantik. So nak padam Z. So bila muram, lebih kurang macam tu lah ya. So shape dah settle dah. Next one. Tadi vertex form, kita terus pergi cari the minimum maximum. Boleh, sebab apa? Dia dah bentuk vertex kan? However, this one kita ada bentuk intercept tau. Daripada bentuk intercept, korang boleh cari the roots dahulu. Okay? Punca dahulu. Kalau dah sini negative 1, maka kita tahu punca 1 tu adalah 1 lah kan? And the other one is, kalau sini negative 3, kita tahu dia adalah 3. Right? So, kalau nak lukiskan lebih kurang kat sini, okay, this is our x-intercept. We know that the roots are 1 and 3. Okay, sini adalah 3. Logic, kalau dah sini 1, sana 3, tengah-tengah ni berapa ya adik-adik? 2 lah kan? Kalau sini 2, sana 1, sini rasa-rasa berapa? Kosong lah kan? Kalau sini kosong, maksudnya your paksi y should be there. Okay, cantik. Your y-axis. Okay. Tapi yang ni tak kena kan? Yang ni tak terkena tau. So, kalau nak padamkan ni, kalau lukis balik boleh tak? Okay, kita ambil lebih kurang je. Okay, nice. Yang penting dia terkena kat dua ni. And then kalau nak dia terkena kat paksi y. Boleh ya? Okay, nice. Now, so kita dah settlekan the shape and the roots. Cantik. Now, kita perlukan the y-intercept dan minimum maximum. Yang ni korang boleh buat mana-mana dahulu. Tak kisah. Okay, contoh lalu nak carikan the y-intercept dahulu kan. Okay, let's go. So, y-intercept berlaku apabila x is equal to 0. Betul lah adik-adik? So, ini lah buatkan satu line je. So, when my x is equal to 0. Okay, kalau dah x equal to 0, yang ni senang lah ya. Along boleh padamkan yang ni tau. Because dia kosong kan. So, yang tinggal hanyalah apa? Y is equal to negative 2. Dalam ni tinggal negative 1. Cantik. Hujung sana tinggal negative 3. Kan? So, your y should be berapa kat sini? Negative, negative, negative akan jadi negative. 2 darab 1 darab 3 akan jadi 6. So, negative 6. Logik tak bawah ni negative 6? Logik sebab dia berada di bawah kosong. Boleh. Okay, cantik. Easy kan? Okay, next one. So, y-intercept dah settle kat sini. Ni macam mana ni? Macam mana dapatkan minimum maximum? Adik-adik yang dihormati. Again, kuadratik ni adalah symmetrical tau. Dia boleh dibagi betul-betul kat setengah. Okay. So, nilai maksimum ni by right, it should berlaku di antara 1 dan 3. Betul-betul kat tengah tu 2 lah. So, your maximum point over there, okay, kita dah tahu satu benda. Dia berlaku apabila your x is equal to 2. Itu je yang kita tahu setakat ni. So, how do we get nilai belakang ni, Long? Masuklah dalam equation. Kan kita tahu x is equal to 2 kan? So, Long nak buat kat sini. When my x is equal to 2, berapa nilai y ya? Dah dapat nilai y nanti. Masuklah kat sana. Boleh Okay, jom kita try. So, when x is equal to 2, maksudnya, yang Long padam ni tadi kan? Long nak ganti dengan 2. Sini 2, sana pun 2. So, I will get negative 2 darabkan dengan 2 tolak 1. Dalam bracket, 2 tolak 3. So, bila Long simplifykan this one, I will get negative 2 darab 1 darab negative 1. So, bila korang simplify, korang akan dapat positive 2. Okay. So, masukkan ke atas sana. Korang akan dapat 2-2 lah kat atas ni. Ini Long padam sana. Padam, sini akan dapat 2-2. So, there you go. Kita dah ada S, Y, R, M. Semua kita dah lukis, comel dah. Tapi kalau tak puas hati, kita boleh lukis sekali lagi macam Long kat bawah ni. So, this is my final answer. Let's go to the next one. Okay, E, let's go. Fx equal to blah blah blah. Okay, adik-adik ni hormati. Again, ini adalah bentuk apa? Bentuk pintasan ataupun intercept form. Okay, regardless, macam biasa, kita akan start off with our S, Y, R, M. Okay, very nice. Now, first thing first, the shape. Kita tengok ketua dulu. Ketua dia negatif. Shape dia senyum ke muram? Muram. Okay, very nice. Kalau nak lukiskan. Okay, cantik. And then, shape dah settle. Next one, kita cari minimum maximum ke hidung. Ini bukan bentuk vertex. Ini bentuk intercept. So, kita boleh cari the roots dahulu. Okay, tengok jom. Kita ada positif 3. Kalau dah positif 3, kita tahulah satu tu adalah negatif 3 lah kan. Kenapa kalau tulis macam ni Kita akan dapat negatif 3. That's the first one. The second one, kalau dah sini 5, rasa-rasa satu lagi apa? Negatif 5 lah ya tak? Okay, boleh So, nak buatkan satu line kat sini untuk our
Apa benda ni? Our roots, okay, ataupun pintasan X. Okay, tengok betul-betul. Logik tak letak sini negatif 3, sini negatif 5. Tak boleh. Yang kecil mesti dekat sebelah kiri. So, your negative 5 should be over here. And then your negative 3 should be there. Okay, very nice. Now, logic again. Yang ni tak perlu kira pun. Dah kalau sini negatif 3, sana negatif 5 kan. Rasa-rasa tengah ni berapa? Negatif 4 lah ya adik-adik. Kalau tak percaya juga tak apa. Okey, boleh. Korang nak kira kan? Okey, silakan. Jom. So, negatif 5 tolakkan dengan 3. Okey, dia sebenarnya tambah lah. Yelah, dia ditambah negatif 3 lah kan. Dibahagikan dengan 2 je tak? Korang akan dapat negatif 8 per 2 lah kan. And then you'll end up, you get negative 4. Sama tak? Sama. Okey, sama je. Okey, so ini yang padam. Now you know tengah tu adalah negatif 4. Ini belum padam sana. Oops, ini adalah negatif 3 tadi. Kalau sana negatif 3, sini rasanya apa? Negatif 2 kan? Sini apa? Negatif 1 kan? Sini apa? Sini adalah kosong. Dekat kosong itulah beradanya korang punya apa? Korang punya y-axis ataupun paksi y. Cantik. So now you know your y-intercept should be somewhere there. Dekat bawah sana negatif. Okay, and then your maximum point should be here. Okay, Alun tuliskan siap-siap. Nah, sini max. Alun nak tanya ni, maximum point berlaku x equal to berapa? Pergi dah bawah, check kejap. Tadi kan kita tahu negative 4. So, maximum point anda berlaku bila x is equal to negative 4. Okay, kan roots kita dah settle kan? We have another 2 to go. Sama ada y-intercept ataupun minimum maximum dahulu. Dua-dua boleh, silakan. Tapi Alun nak samakan semua. Kita carikan y dulu meh. So, Alun nak buatkan satu line. Y-intercept apa dia? X0. Okay. So when your X is 0. Sekali lagi. When your X is equal to 0. Alright. So we will get what? Y is equal to, again yang ni sama dengan Y tau. Okay. So Y is equal to negative. Sekarang kan X nak ganti dengan kosong kan? Yang ni belum padam lah ya. Kalau yang ni kita padam, takkah kita dapat negatif 3? Kan, didarabkan dengan positif 5. Takkah kita dapat negatif 15? Betul. Logik lah. Sini nampak macam jauh sikit ke bawah kan? Logik lah dia negatif 15. Cantik. Okay, excuse me. Let's go to the next one. Y-intercept dah settle lah. Minimum, maximum pula. In this case, kita ada maximum because dia muram tadi kan. Dekat atas tu kita ada maximum. Maximum tu berlaku when your x is equal to negative 4. So, Along buat satu line. So, when your x is equal to negative 4, adik-adik. Jom kita ganti. So, you will get your y equal to, ini kan x tadi kan, Along nak ganti dengan negative 4. Ini pun sama, negative 4. So, negative dalam bracket, negative 4 plus 3. Okay, cantik. Dalam bracket lagi, negative 4 tambahkan dengan 5. Jom kita congak mari. Negatif masih dekat luar. Ini akan jadi negatif 1. Itu akan jadi 1. Bila darab semua benda ni, kita akan dapat positive 1. So, ini berlaku dekat your maximum. So, masukkan kat sana. Ini yang padam. So, sini kita dapat 1. There you go. Semua benda kita dah ada lah. Senang kan? So, kita dah ada our shape dah muram. Y-intercept kat bawah sana. Your roots adalah negatif 3 dan 5 tadi. Negatif 5. And then your maximum adalah negatif 4, 1. So, all of these combined together. Kita buat sekali lagi. There you go. So, this is my final answer for E. Let's go to F. Okay, next one. Soalan ke-6 today. Let's go. Fx is equal to blah blah blah. Okay, ini adalah intercept form. Sangat senang. Jom kita mulakan dengan our S, Y, R, M. Let's go. Okay. S, shape, y-intercept, roots dan minimum maximum. Adik-adik dihormati. First thing first, kita tengok shape dia dulu. Positive 2. Senyum ke muram? Senyum. So, dan lukiskan senyum. Very nice. Okay, next one. Ini kita dah tengok dah. Next, kita nak carikan the roots dahulu because ini adalah bentuk intercept. Okay, adik-adik dihormati. Kalau dah sini positive 1, maka dia akan jadi negative 1 lah kan? Itu yang pertama. The next one adalah kalau sini negative 3, dia akan jadi berapa? 3. Okay, cantik. So, kita ada 2 roots kat situ. Kita nak tuliskan dalam our graph. So, here, sana long buat macam ni. Okay, cantik. So, ini adalah my x-axis. Sini kita tahu tadi negatif 1. Sini kita tahu adalah berapa adik-adik? 3 kan? Okay. Yang ni kan bila korang tengok betul-betul. Kalau nak kira boleh lah. So this one Alon nak tick dulu. Nak kira jom. Negatif 1 tambah 3 jadi berapa? 2 kan? 2 bahagi 2 jadi berapa? 1. Okay again. Kalau tak dapat tangkap tadi. Negatif 1 tambah 3 per 2. Kita akan dapat 1 tau. So your minimum point kat sini dia berlaku exactly when your x is equal to 1.
Okay, so sini kita tahu dia berlaku bila x is equal to 1. Okay, ni belum padam Zat. Yang ni macam tak nampak lah kan kalau buat sekali lagi. Sini adalah 1. So kalau situ 1, rasa-rasa sini berapa? 2 lah kan. And then sini kita ada berapa? Kosong. So dekat kosong tu lah beradanya korang punya y-axis. There you go. Sini adalah y. Cantik. So now, your minimum point kat bawah tu, kalau nak tulis guna pen merah lah ya. Your minimum point kat bawah tu korang tahu dia berlaku bila x is equal to 1. That's it. Nilai y kita belum tahu lagi. Sekejap lagi kita cari. Never mind. Okay, yang ni kita biar dulu. Tetapi satu lagi kita tahu kat sini, your y-intercept kat sana. Nampak tak tu? Dia tinggi sikit daripada minimum tadi. Okay, so nilai sini kita boleh cari. Jom. We have two things, y-intercept dan minimum maximum. Again, macam biasa kalau nak buatkan y-intercept dahulu lah ya. So, sini buat satu line. Y-intercept berlaku bila x is equal to berapa? Kosong. Nice. So, when your x is equal to 0. So, y is equal to berapa? Jom. Yang ni along padam. X kan ni kosong kan? Yang ni along padam. Yang ni pun along padam. Dia jadi kosong. Dia hilang. So, 2 dalam bracket tinggal 1, positive 1. Sana tinggal negative 3. And then, when you simplify this one, you will get negative 6. Logik kan? Logik because dia berada di bawah. Okay, so your y-intercept down sini kita tahu negative 6. Settle. Very nice. Okay, next one, jom kita check. Okay, cerita pasal logik sikit. Dah kalau y-intercept korang negative 6, rasa-rasa minimum point korang tu patutnya lagi tinggi ke lagi rendah? Lagi rendah lah kan? So, jom kita check sambil kita buat logic check, kita kirakan sama-sama, Matt. So, your minimum point over there, it happens when your x is equal to 1. Jom kita ganti. Y is equal to berapa? X ni Along nak gantikan dengan 1. Ini pun Along nak ganti dengan 1. So, 2 dekat luar jangan lupa. 1 tambah 1, right? And then dalam bracket lagi, 1 tolak 3. Kita simplify, you get y equal to 2 darab 2 darab negative 2. So, you will get y is equal to negative 8. So, minimum point korang berlaku bila y is equal to negative 8. Logik ke? Jom kita check. Sini adalah negative 8. Logik ke tak logik? Logik lah, because dia lebih bawah daripada y-intercept tadi, kan? So, everything is there already. So, kita lukiskan comel-comel. And, mana dia? Dia hilang. Adik-adik hormati, sorry. Along tak nak cut lah. Izinkan je. So, inilah jawapan akhir korang. Tada! Okay, nice. So, this is for F. Let's go to the next part. Okay guys, so this is the last part for today. Kita ada general form. Okay, adik-adik dihormati. I don't think general form ni perlu introduction yang besar sangat because apa? General form adalah yang korang biasa tengok dalam chapter ni. Apa dia? A x square plus b x plus c. This is your general form. Boleh Again, benda sama je. Ketua ni lah yang akan tentukan sama ada dia senyum ataupun muram. That's it. And then hujung ni satu lagi. Lupa. C ni adalah your y-intercept. Because apa? Y-intercept berlaku bila x is equal to 0 kan? Dah kalau x equal to 0, tak ke benda ni hilang? Tinggallah benda tu, betul tak? So, dalam general form, benda yang immediate yang korang nampak adalah the shape of course. The second one adalah your y-intercept. Boleh Okay, jom. Ini nampak dalam slide. Let's go to question G. Adik-adik ini hormati, we have fx equal to sekian-sekian. Now, macam biasa, kita nak buat apa dia? SYRM. Macam biasa, stick to your basics, okay? So, first thing first, the shape. Adik-adik ini hormati, again. Ketua kita adalah negatif. Bila ketua kita negatif, senyum ke muram. Muram, cantik. Soalan lukis muram. Okay, nice. Next one. Seterusnya, lu nak carikan, okay, dari sini kita nak dapatkan apa Macam mana cakap tadi, of course kita boleh carikan the y-intercept. Y-intercept kita terus dapat kat sini which is 5. Okay, untuk general form lah kita terus tahu 5. Tapi kita tak tahu 5 tu dekat mana tau. We don't know y-intercept tu dekat sini ke kan. Kita tak tahu dia dekat sini ke. Sekarang ni kita tak tahu tau. Okay, jadi in terms of kita nak lukis lah, dia tak membantu sangat sekarang. However, we can find our roots dahulu. Jom kita cari roots dulu meh. So, letakkan satu line kat bawah ni. Roots berlaku bila y is equal to berapa tadi? Y is equal to 0. Kan? Because dia adalah pintasan x. Okay, now. Kalau nak buat kat sini. When adik-adik? When your y is equal to 0. Macam mana ni? This is y by the way. Again. So, 0 equal to negative x square
tambah 4x tambah 5. Korang boleh straight away tekan calculator actually, tapi I don't know why Along OCD, Along tak suka tengok dia negatif. So Along nak pindah benda ni ke sebelah kiri. Okay, so x square minus 4x minus 5 equal to 0. Okay, from here Along nak tekan calculator. Tolong tekan calculator sendiri boleh Korang akan dapat berapa tahu? Korang akan dapat negatif 1 dan 5. Boleh Dan jangan lupa tahu kat sini tolong letakkan your factorization juga. So sini adalah x tambah 1, sini adalah x tolak 5. Okay, so these two are your roots. Okay, Along tahu ada certain orang terfikir macam ni. Along, tadi ketua dia negatif Long. Sekarang ni bila Along pindah ke sebelah, asal dia jadi positif Long Tak ke dia jadi senyum? Okay, yang ni cerita bawah ni adalah cerita bawah saja. Bawah ni kan cerita untuk carikan root saja. Dia bukan cerita lukis kat atas tadi tu. Ini just cerita nak carikan root saja. Tolong jangan confusekan dua benda ni Okay, kita boleh pindahkan ke sebelah tadi only because kita dah letakkan y sebagai kosong. Itu je. Ini hanya untuk pengiraan. Jangan tengok, ini dah jadi positif weh. Dia jadi senyum. Tak ada Tak jadi macam tu. So, dia semalam padam. Okay, hopefully korang boleh tangkap yang tadi tu. So, now I know that the roots are negative 1 dan 5. So, nak letakkan satu garisan kat sini. Okay, so this is negative 1. Over there should be 5 lah kan, logic. Okay, cantik. So now you have your roots. Okay, nice. Now, fikir jap. Kalau sini negatif 1, sana 5. Boleh ke cari tengah? Boleh. Tambah 2 bahagi 2. Maksudnya tambah 2 benda tu lah. Then baru bahagi 2 lah ya. Okay, so macam mana ni? Along buat kat sini. So negative 1 kalau tambah dengan 5, bahagi lagi dengan 2, korang akan dapat berapa? Korang akan dapat 4/2, which will give you 2 lah kan. So sini, your maximum point should occur ataupun berlaku dekat x is equal to 2. So sini Along lukiskan ataupun tuliskan maximum point. I know it happens when x is equal to 2. However, ketinggian lagi, kita belum tahu. Ketinggian kita belum tahu lagi. Bahasa Melayu. Okay, so this one Along padam. Now, kat mana paksi y kita Kalau sini 2, sana 5, kita ada 3 dan 4 lah kan kat sini. Agree? So, Along padam sekali lagi. So, sini kita tahu 3. Cantik. Sini kita tahu berapa? 4. Kalau situ 2, sini adalah 1. Kan? Ada 2 benda. Sekejap. Sini adalah 1. Sini adalah berapa? Kosong. So, your y-intercept again, macam biasa. Your y-axis, sorry. Your y-axis ataupun paksi y should be over here. Okay, so sini adalah y. Cantik. Jadi kan korang tahu your y-intercept kat sini, kan kita dah tahu tadi berapa? 5. Please remember, dekat general form kan yang hujung sekali tu yang tak ada gang x tu, dia lah your y-intercept. So in this case kita tahu sini 5 kan? Tak payah kira-kira dah. Kita dah tahu sini adalah 5. Logic tak? Logic because dia berada di atas. Okay, cantik. Next one. Okay, next. Next adalah your minimum maximum. Macam mana nak cari ni? Okay, ni buat lain. So, your minimum maximum ni kita dah tahu. Maximum berlaku when x is equal to 2. So, when x is equal to 2, your y is equal to berapa? Kira lah. So, negative 2, make sure ada bracket macam ni lah ya. Okay, ditambahkan dengan 4, 2. Ditambahkan dengan 5. Jom kita congak Kita akan dapat berapa ni? Negative 4 tambah 8 tambah 5. So your y will be berapa ni? Berapa ni? 4 tambah 5 jadi 9. Very nice. Again, Along nak tanya, y 9 ni kat mana? Dekat max tadi. Kan? So here would be your y. Dekat maximum. So Along nak tanya, y is equal to 9 kat sana. Logic ke tak logic kat sini 9? Logic because bawah tadi 5. So dia lebih tinggi kan? Logic lah dia 9. So everything is there already. Semua dah cukup. Dah penuh. Maka pergi ke bawah. Along lukiskan elok-elok. Lukiskan elok-elok. So there you go. Sorry, Along cakap laju sikit because I want to make this video as short as possible. Hopefully korang boleh tangkap. Sesiapa rasa laju, korang boleh slowkan, boleh tengok sekali lagi. Right? Okay, soalan H, let's go. Ini adalah the second last one. Jom. So, macam soalan tadi, dia bagi ni dalam bentuk apa? Bentuk ataupun general form. Okay, jom kita start dengan benda sama je. S, Y, R dan M. Okay, cantik. The first thing kita nak tengok adalah the shape. Shape dia kita tengok ketua dia Ketua dia adalah positive 2. So, bila positive, dia adalah apa? Dia adalah senyum. Okay, nice. Next one, kita nak tengok apa ni? Dalam general form, please remember kita ada y-intercept dekat hujung ni. Gang yang tak ada x tu, dia ni lah your y-intercept.
Okay, so your y-intercept adalah negative 2. Kita simpan dulu. Kenapa Long simpan dulu Long? Sebab Along tak tahu y negative 2 tu dekat mana. Dia dekat sini ke? Dia dekat sana ke? Kita tak tahu sekarang. So it's okay to just leave it like that dulu. Okay, yang ni padam. And then again, kalau korang masih terwonder kenapa yang hujung ni y-intercept sebab y-intercept berlaku bila x is equal to 0 kan adik-adik. Dah kalau x equal to 0, korang ganti kat sini, ni akan hilang, yang ni pun akan hilang. Tinggallah benda tu. Boleh Yang ni Long padam lagi. Okay, nice. So yang tu Long biar dulu. It's okay, kita teruskan dengan our roots dahulu adik-adik. Bila nak cari roots, please remember apa dia y is equal to 0. So Long nak buat satu line dekat sini. Bawah sikit lah. Kita nak buat satu line kat sini. So when kita buat when apabila y is equal to 0, dia akan jadi apa? Please remember again, ini adalah y kita. So bila y tu Long gantikan dengan kosong, kita akan dapat 2x tambah square. Okay, tambah 3x. Ditolakkan dengan 2. Cantik. Bila kita nak selesaikan this one, kita buat apa? Kita tekan calculator kan. So, Long nak bawakan calculator Long keluar. So, mod. Yang tadi Long tak tunjuk because the easy. Yang ni dia ada something sikit Long nak tunjuk. So, tekan 5, tekan 3. Our A adalah 2. Okay. Our B adalah 3. Okay, cantik. C kita adalah negative 2. So, negative 2. Tekan equal. Kita akan dapat 1/2 dan negative 2. Okey, izinkan Along tuliskan yang kecil dululah ya. So, negative 2 dulu. Dan baru 1/2. It's okay kalau korang nak terbalik pun it's okay. Tak ada masalah. Alright. So, sini please make sure korang presentkan your factorization. Kalau tolak 2, atasnya akan jadi tambah 2 lah kan. Kalau sini 1/2, dia akan jadi 2x tolak 1. Tahu hati-hati, angkatkan 2 dulu. Baru pindah 1 ke sebelah. Okay, boleh? Nice. So, these two, dua benda ni adalah korang punya roots. Apa yang Along cakap, Along nak tunjuk tadi adalah benda ni sebenarnya. Benda ni yang buat korang sakit hati. Sebab dia fraction tau. Okay, fraction ni dia memang akan serabutkan kehidupan kita. But it's okay, kita hadap. Jom. So, my roots sekarang ni Along dah tahu. But I want to lukis kat sini. Ini adalah your paksi x, your x-axis, right? So, here should be negative 2. That should be 1/2. Okay. Tengok jap. Biasanya, macam soalan sebelah tadi kan, kita tahulah 1, 2, bla bla tadi kan. But here, susah tau. Kita nak tahu, okay, sini negatif 1, sini kosong. Ni macam susah kan, susah sikit lah. So, what you do is, kita fokus on getting the middle dahulu. Okay, middle ni berapa? Jom. So, this is the minimum point, right, adik-adik? So, nak tulis kat situ, The minimum point berlaku bila apa? Okay. Macam mana kita buat? Kita tambah 2 tu, and then bahagikan dengan 2, agree? Kan contohlah Along buat satu lagi. Kalau lah kita ada sini 1 dan let's say 7. Kita tambah 2 ni jadi 8. 8 bagi 2 kita tahulah tengah ni berlaku bila x is equal to 4, right? We are going to apply the same thing here. Tapi dia fraction lah. Dia sakit hati sikit. Along keluarkan calculator Along. Alright, jom kita tekan sama-sama. So negative 2 kalau ditambah dengan 1/2, tekan equal dulu. Faham? Dan baru bahagi 2. Okey, cantik. Kita akan dapat negative 3/4. Maksudnya, your y, bukannya y-intercept, your minimum point berlaku apabila x is equal to negative 3/4. There you go. Tapi kita tak tahu berapa nilai y. Sekejap lagi kita cari, tak apa. It's okay. Alright, cantik. Now, another thing is, Along nak tanya, mana paksi y? Where is the y-axis? Where is it? Kita guna logic je sekarang ni. Tak apa. It doesn't have to be precise right now. Logik tak kalau nak cakap y-intercept berada kat sini? Mana logik? Sini dah negative 2 kan? Tak logik. Okay, again. Logik tak kalau nak letak y-axis dekat sini? Logik ke tak logik? Tak logik. Because sini dah positive 1/2. So, logically, your y-axis should be somewhere there. Sorry dia kacau sikit kan? Tak apalah ya. So, your y-intercept should be y-axis dekat sini. Boleh ke? Sini adalah kosong. Okay, just anggaran je lah. Sekejap lagi kita buat comel-comel kat bawah dah. Okay, nice. So, your y-intercept kat sini agak serabut sikit. Maafkan Along ya. Sini 1/2 ni, I guess Along nak tulis kat atas lah. Boleh tak? 1/2. Mana nak tulis? Along tulis kat atas ni boleh? 1/2. Okay, cantik. So that we can find our y-intercept kat sini. Okay, kita cari y-intercept dulu meh. Y-intercept tadi kan kita tahu negative 2, betul tak? So, ini Along nak tick. Kita tahu kat sini adalah negative 2. Logik tak? Logik because dia berada di bawah paksi x. Boleh So, last kali we can find our minimum maximum. Okay. Sama je, the same thing. Just that this rabut. So, minimum point tu berlaku when your x is equal to negative
3/4. Agree? So, nilai ni korang masuklah dalam your equation tadi. Sini X, sana pun X kan? Kita masukkan ke dalam sana. So, jom. So, Y is equal to 2. X tu gantikan dengan negatif 3/4 square ditambahkan dengan 3, dalam bracket negatif. Tengok tu. Negatif 3/4, right? Ditolakkan dengan 2. So, berapa jawapan Y korang? Along untuk yang ni serabut sikit nak tekan dalam kalkulator. Kalau Along buat macam Along tunjuk Along tahu ada ada yang pakai storekan nilai dalam X. Along tahu, tapi biasanya Along buat macam ni lah. Kita tahu X tadi negatif 3/4 betul. So, Along nak tekan negatif 3/4 dahulu and then tekan equal. Benda ni dia simpan dalam answer tau. Okay, lepas tu Along tekan proceed. 2 answer, mana answer 2 answer square, right? Tengok equation balik. 2 answer square ditambahkan dengan 3 answer, 3x tadi kan? And then last kali tolak 2. Supaya kita tak payah nak tekan banyak-banyak kali dah. And then tekan equal, kita akan dapat negatif 25/8. So, your minimum y here should be negatif 25/8. Again, yang ni nampak je serabut because of the fraction, okay? Kalau dalam decimal dia adalah negatif 3.125. So, I'm going to leave it like that. So, here should be negative 25/8. Okay, so everything is there. Semua dah kat sana dah. So, you take this out, bawa dia keluar, lukiskan elok-elok. Okay, you sort things out. Then you will get something like this. Boleh Okay, kenapa tahu? Kenapa jadi macam ni tahu? Sebab this one adalah negatif 0.75 tau. That's why dia dekat sini dia belah kanan daripada negatif 1. Boleh sebab dia kurang sikit. Ataupun dia lebih sikit lah in this case. Okay, and then satu lagi, untuk nilai Y tu, korang tengok nilai Y Nilai Y adalah negatif sekian-sekian kan. This one macam Along cakap tadi, dia adalah negatif 3.1 something. That's why it has to be bawah sikit daripada negatif 3. Bawah sikit je. Like that. Boleh deh? Okay. So, itu cerita untuk H. Along rasa H yang paling mencabar just because of the fraction. Okay, bukan dia susah because of the question itself, just because of the fraction je. Alright, so let's move on. Last question. Okay, last question. Let's go. Jom kita buat cepat-cepat. Macam biasa kita nak readykan our SYRM. Okay, cantik. Macam biasa lagi, kita nak tengok dia punya ketua. Ketua dia adalah negatif. Bila negatif, senyum ke muram. Muram. Terima kasih. Dia akan jadi muram. Cantik. So, shape dah settle dah. Next one, kita boleh tahu the Y-intercept daripada general form kan. Y-intercept adalah geng yang tak ada X kat ujung sana. So, dia adalah 12. So, 12 Along letak kat sini. Okay, cantik. Tapi sekarang ni Along tak tahu dia dekat mana tahu. So, kita biar je dulu. Tak apa. Next one, kita boleh cari the roots. Please remember, roots berlaku bila Y is equal to 0. So, Along nak buat line kat sini. Kita cari when your Y is equal to 0. Again, benda ni kita anggap sebagai Y So, bila Y is equal to 0, kita akan dapat bla bla bla. Okay, cantik. Okay, nice. Tambahkan dengan 12. Again, Along tak suka tengok macam ni. Along nak pindah sebelah kiri boleh supaya ketua dia jadi positif. Again, benda ni tak ubahkan dia punya graf Yang ni just nak kira je. Yang ni untuk kirakan the root sahaja. So, jom Along tekan kalkulator. Mod EQN 5, nombor 3. Cantik. A kita adalah 1, B kita adalah negative 4, and C kita adalah negative 12. Tekan equal. Kita akan dapat 6 dan negatif 2. Okay. So, nak tuliskan negatif 2 dulu ya. So, negatif 2 dan 6. Tak comel. Sekali lagi. X is equal to 6. And then macam biasa, please present your factorization there. Okay. Sini akan jadi X tambah 2. Sini akan jadi X tolak 6. Very nice. So, these are your roots. Maka roots Along berada somewhere there. Lebih kurang lah kita agak-agak je lah ya. So, sini adalah paksi X. Sini adalah negatif 2, cantik. And then sini adalah 6. Okay, tambah 2 potong setengah. Tambah 2 ni akan jadi berapa? Ini tambah sana akan jadi 4 4 bagi 2 jadi berapa? Jadi 2 lah ya. So, sini supposedly akan jadi 2. So, sini adalah 2. Again, here I'm going to put maximum. Right? It happens when your X is equal to 2. Cantik. Okay, fikir logik sana. Antara 2 dengan 6 ada apa? Kita ada 3, 4, 5. Again, 3, 4, 5. Antara sini dengan sana ada apa? Kita ada berapa tadi? 3. So, sini ada 1, 2, 3. Cantik. Sini adalah 1. Sini adalah kosong. Sini adalah negatif 1 kan? So, your Y, your paksi Y. Your Y-axis should be at X is equal to 0.
So this is your y-axis and that is your y-intercept. Y-intercept kita dah ada tadi kan? Ruth selalu lupa nak tick. Y-intercept kita adalah 12. So tulis dekat sana 12. Logic ke? Logic because dia berada di atas. Dekat bahagian positif. Okay, cantik. So 3 benda dah settle. Last sekali. Last sekali you want to find the minimum maximum. Okay, so maximum kita berlaku when x is equal to 2. So buatkan when x is equal to 2, right? Excuse me, okay, cantik. Now, y is equal to berapa? X ni lo nak gantikan dekat mana lo? Dekat equation asal le. Okay, so kita masukkan dekat sana. Oops, apa benda buat ni? Sana. Okay, so x is equal to 2, lo ganti. It will be negative 2 kuasa 2. Okay, ditambahkan dengan 4 darab 2. Ditambahkan dengan 12. Jom kita congak meh. Kita akan dapat berapa ni? Negatif 4. Tambahkan dengan 8. Tambahkan dengan 12. Kita akan dapat berapa ni? Kita akan dapat positive 4 tambah 12. Kita akan dapat 16. So this is your maximum point. Ini salin dekat sana. Okay. So long salin sini 16. Logik ke yang tu 16 eh? Logik because y-intercept tadi dah 12. So dia tinggi sikit je. So jadilah 16 ke atas tu. Logik lah ya. So everything is there. Lukiskan comel-comel and we will get our final answer. There you go. Okay. Cantik. I hope korang boleh follow semua ni. Okay. Untuk lukiskan graf, please jangan hafalkan the steps. Just understand each and every component yang kita cari. Apa dia? Your shape, your y-intercept, your roots, your minimum maximum. Boleh? Okay. Just be flexible with your basics and try applykan kepada different questions. Right? I will see you on next one. Bye-bye.